Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, sekalian pegawai dan ahli tuan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita memulakan tadabbur kita daripada surah Yusuf setelah kita menyelesaikan surah sebelumnya, iaitu surah Hud. Surah Yusuf ini, kata oleh ulama kita, sebagaimana yang dicatat dalam ulumul Quran ataupun dalam tafsir, merupakan suratun Makkiyah, surah Mekah, iaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peringkat dakwah baginda di Mekah. Surah ini mempunyai 111 ayat. Fokus surah iaitulah aqibatus sabr, kesudahan yang baik bagi orang sabar pada ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu melalui kisah Nabi Yusuf AS, di mana dia diuji oleh Allah dengan satu kepayahan demi kepayahan, dibuang dalam telaga oleh adik-beradiknya sendiri, oleh saudara-saudaranya sendiri kerana hasad. Kemudian dipungut oleh kafilah perniagaan yang mencari air. Mereka menjatuhkan timba, kemudian dapati dalam telaga itu ada budak. Pada ketika itu Nabi Yusuf AS berusia dalam 8 tahun, dan ada pendapat menyatakan 12 tahun. Kemudian kafilah ini bawa ke Mesir, daripada Palestin, tempat tanah asalnya, dibawa ke Mesir, dan di Mesir dijual sebagai hamba. Kemudian sampai masuk penjara pula setelah itu, berhadapan dengan, dipanggil dengan di Mesir, dan dia dibeli oleh raja, oleh menteri, oleh Perdana Menteri Mesir Aziz. Tapi berlaku peristiwa kerana Nabi Yusuf AS ni seorang yang segak dan diberkenan pula oleh isteri tuan dia. Dalam tafsir menyebutkan namanya Zulaikha. Sehingga akan berlaku fitnah pula kepada Nabi Yusuf AS, dan dipenjarakan pula setelah itu dipanggil oleh pakatan yang ingin menyelamatkan istana pada ketika itu. Patutnya yang dipenjarakan itu adalah Zulaikha, tapi dia sebalik pula untuk menjaga nama, maka dipenjarakan Nabi Yusuf AS. Dan akhirnya, tuan-tuan sekalian, dengan berkat kesabaran itu, akhirnya Nabi Yusuf AS menjadi menteri kewangan. Dan ada pendapat menyatakan bahawa sehingga dia mencapai menteri penuh, Perdana Menteri, kerana sistem Mesir pada ketika itu ada raja dan juga ada Perdana Menteri. Sebagaimana zaman inilah ada agung, ada Perdana Menteri, ada presiden, dan ada Perdana Menteri, ada raja, ada menteri besar. Begitulah tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kesudahan sebagaimana kita baca dalam ayat Allah, innamal usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kepayahan itu akan muncul kesenangan. Jadi dengan sabar, dengan syarat kita sabar, kita bersabar, dan dalam apa saja situasi kita senantiasa bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah
dan juga melakukan yang betul. Biarpun orang lain melakukan kesilapan, kita tetap melakukan yang betul mengikut sebagaimana disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akibat kesudahan ialah kemenangan, kesenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa yang ingin disampaikan oleh Allah lebih kurang yang akan kita baca nanti, yang kita akan bertemu nanti daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf AS dalam Al-Quran Karim disebut namanya sebanyak 26 kali. Dan kisah Nabi Yusuf AS paling lengkap diceritakan oleh Allah dalam surah yang khusus, surah yang khas, yang khusus, iaitu surah Yusuf. Di mana dalam surah ini tak cerita lain melainkan kisah dia saja. Kisah Nabi Yusuf AS ini tidak menceritakan yang lain melainkan kisah Nabi Yusuf AS. Selain daripada dalam surah Yusuf ini yang paling banyak menyebutkan nama dia, juga disebut nama Nabi Yusuf ini dalam dua surah yang lain, iaitu surah Al-An'am ayat 84 dan juga dalam surah Ghafir ayat 30-34. Nabi Yusuf AS ini dia adalah anak kepada Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub pula anak kepada Nabi Ishaq, dan Nabi Ishaq pula anak kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf ni Nabi, pak dia pun Nabi, tok wan dia pun Nabi. Pak dia tu Nabi Yusuf alaihissalam, ayah dia Yaqub pun Nabi, kemudian tok wan dia Yaqub bin Ishaq Nabi juga, bukan sekadar Nabi, Rasul. Dan juga dia panggil apa, kita atas pada tok wan kita panggil apa, Nyang kecak pun Nabi juga, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi SAW bersabda, akramun nasi Yusuf, manusia yang paling mulia adalah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana dia itu adalah Nabiullah, ibnu Nabiullah, ibnu Nabiyillah, ibnu Nabiyillah, ibnu Khalilillah. Di mana dia itu adalah Nabi Allah, anak pula kepada Nabi Allah, kemudian anak kepada Nabi Allah, mana cucu Nabi Allah, dan juga dia panggil cicit kepada Khalilullah, Nabi Ibrahim AS yang bergelar Khalilullah. Nabi Ya'qub AS, tuan-tuan bersekalian, ada 12 orang anak. Jadi oleh sebab dalam surah ni diceritakan tentang bagaimana dia panggil berlaku krisis adik-beradik. Berlaku krisis adik-beradik, bukan krisis sikit-sikit. Berlaku krisis itu sehingga orang panggil apa, hilang sifat rasa adik-beradik itu hilang, sehingga mereka sanggup melakukan konspirasi dan buang adik mereka sendiri dalam telaga. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, perasaan hasad ini dia bahaya, dan itulah yang menjadi barah dalam umat. Hasad ini sama adik-beradik, sama orang seagama. Macam hari ini kita tengok umat Nabi Muhammad SAW saling berhasad di antara satu sama lain. Itu yang menyebabkan mereka mudah ditewaskan oleh musuh serata dunia. Tuan-tuan sekalian, orang Islam ni berpecah, pecah 2, pecah 3, pecah 4, sehingga akan musuh yang sedikit menjadi tuan dalam negara sendiri. Orang Arab ada 200 juta lebih, tapi mereka tak mampu berdepan dengan orang Yahudi yang hanya ada 20 juta saja dalam negara Israel itu. Negara yang kecil dikelilingi oleh negara Arab, tapi tak mampu untuk berdepan dengan Yahudi yang 20 juta saja dalam negara Israel itu. Puncanya kenapa? Walaupun ramai 200 juta, tapi macam-macam kepala, macam-macam puak, ada tak satu hati. Jadi sebab itu bahayanya tuan-tuan sekalian, pertikaian adik-beradik ataupun pertikaian yang berlaku dalam saudara, termasuk pertikaian dalam saudara seagama ini. Dari Nabi Ya'qub AS ada 12 orang anak. Mereka lah yang disebut oleh Al-Quran dengan panggilan Al-Asbab. Dalam Al-Quran tuan-tuan jumpa Al-Asbab. Itu merujuk kepada anak-anak Nabi Ya'qub AS. Kesemua mereka termasuk Nabi Yusuf AS dilahirkan di Aram.
iaitu satu daerah dalam kerajaan Babylon di Iraq, kecuali Bunyamin saja dilahirkan di bumi Kanaan di Palestin. Bunyamin adalah saudara seibu dan sebapa dengan Yusuf, di mana ibu mereka bernama Rahil. Adapun saudara-saudara yang lain adalah sebapa saja. Jadi 12 orang ini, 10 orang itu sebapa, 2 orang seibu. Mana seibu dia panggil. Maknanya itu yang menyebabkan yang 10 orang lagi ni dia tak boleh terima yang 2 ni. Bunyamin dan juga Yusuf ni. Puncanya kenapa? Kerana mak tak sama. Pak sama. Padahal tuan-tuan sekalian, bapa sama. Tapi mak tak sama. Jadi dia timbul iri hati. Kebetulan pula Nabi Yusuf AS ni lebih segak. Kemudian pula dia lebih baik. Dia panggil. Dia lebih baik. Bila baik ini bermacam-macam lah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Jadi sepatutnya tuan-tuan sekalian, kita tengok orang baik, kita jadi baik sama. Tapi kita tengok orang baik, kemudian kita iri hati pula, dah lah tak baik, kemudian tambah pula dengan hasad pula, maka lagi tak baiklah kita. Jadi sebab itu bila kita tengok orang baik, kita jadi sama dengan dia dengan kita redha, dia panggil. Saya seronoklah tengok dia kaya. Bila tengok dia kaya, dia buat keluar zakat. Jadi beruntunglah agama saya sama dengan zakat yang dia terbitkan itu. Jadi dengan redha tu kita jadi sama dengan dia lah. Dia baik dengan kaya, kita baik dengan redha. Tapi bila dia dah hebat, kemudian kita tak hebat, kita tambah pula dengan satu lagi sifat hasad kita. Jadi mana kita ni kaya tak hebat. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, perasaan-perasaan yang tidak baik itu kena buang daripada hati kita. Sebaliknya kita tanam dalam hati perasaan redha. Mengikut tertib anak-anak Nabi Yaqub, Nabi Yusuf adalah anak yang penghabisan, yang anak yang ke-12, anak yang paling kecil. Dan yang ke-11 itu saudara dia itu, Bunyamin nama dia, nama Bunyamin. Yang kita akan lihat juga kisah nanti. Walaupun tak disebut Bunyamin, tapi akan ada juga kisah Bunyamin dalam surah Yusuf AS ini. Sejak kecil lagi beliau, Nabi Yusuf AS, memiliki keistimewaan dari saudara-saudara yang lain dari segi keluasan fikirannya dan keindahan akhlaknya. Mana cerdik. Yusuf ni dia lebih cerdik. Begitulah Nabi, tuan-tuan sekalian. Nabi ni orang yang mana Allah Ta'ala akan pilih orang yang terbaik di kalangan manusia pada zaman itu. Jadi sebab tu Nabi Yusuf AS ni bukan saja segak, tapi juga fikirannya pun cerdik dan akhlaknya pun indah. Oleh kerana dia anak yang bongsu, maka bapaknya Yaqub amat mengasihinya. Terutamanya dia kematian ibu sejak dari kecil lagi. Kasih Yaqub kepadanya semakin bertambah apabila Nabi Yusuf AS memberitahu mimpinya. Mana mimpi yang mengesahkan bahwasanya dia ini adalah bakal menjadi Nabi. Itu mimpi yang kita akan baca nanti di awal surah insya-Allah. Jadi demikianlah tuan-tuan sekalian, kita sebut dulu sikitlah kisah latar belakang Nabi Yusuf AS, supaya nanti bila kita masuk nanti kita lebih senang untuk kita memahami kisah. Karena surah Yusuf ini tidak menceritakan yang lain melainkan kisah Nabi Yusuf AS. Kenapa Allah Ta'ala cerita Nabi Yusuf AS ini, kisah ini, kenapa? Yang pertama sekali, sebahagian dalam tafsir menceritakan sabab nuzulihi ala ma ruya an Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada riwayat daripada sahabat Nabi, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang menceritakan unzilal Quran ala Rasulillah fatalahu ala ashabi zamanan faqalu ya Rasulullah law qasasta alaina fanuzilat atau fanazalat. Jadi kata Sa'ad bin Waqqas, sahabat Nabi, bila Quran turun beberapa lama, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kalaulah engkau dapat menceritakan kisah kepada kami, kisah-kisah kepada kami. Jadi ini permintaan sahabat-sahabat sinilah. Kerana di antara perkara yang mana mengembirakan manusia ini ialah cerita. Jadi sebab itu mereka minta kepada Rasulullah, fanazalat, lalu turunlah
diturunkan ataupun turun surah ini yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Waqila, dan ada juga pendapat menyatakan huwa tasliyatur rasul amma yaf'aluhu bi qaum bima fa'alat ikhwatu Yusuf. Tujuan surah ini ialah untuk meredakan kesengsaraan ataupun kesusahan Rasulullah apabila dia berdepan dengan kerenah-kerenah daripada saudara mara dia sendiri. Rasulullah di Mekah ini di antara yang kuat menentang baginda ialah keponakan dia sendiri, mana saudara mara dia sendiri. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, di mana dalam kisah ini menceritakan Nabi Yusuf alaihissalam dia berhadapan dengan ujian yang berat daripada saudara-saudara dia sendiri. Jadi jangan kamu kisahlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kamu menjadi rasul, yang menentang kamu ialah orang yang dekat dengan kamu sendiri, saudara mara kamu sendiri, kaum kamu sendiri, Quraisy yang menentang Nabi di Mekah itu adalah keluarga Nabi, bangsa Nabi. Sebab itu Nabi ini bangsa dia Quraisy, dan lebih dekat lagi Abu Lahab. Abu Lahab itu pak menakan Nabi, bukan pak menakan sabit ke apa semua, tak, pak menakan betul. Pak menakan betul. Kalau kita baca kisah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mula-mula lahir, di antara yang menyusukan Nabi itu ialah Suwaibah. Suwaibah ni kebetulan dia ada susu waktu tu, dia tolong susukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Suwaibah ini dia hamba perempuan milik Abu Lahab. Bila Abu Lahab dengar kata Suwaibah ni menyusukan anak kenakan dia, maka dia merdekakan Suwaibah. Nah, hadiah untuk kamu, kerana kamu susukan anak kenakan aku ni, aku merdekakan kamu. Jadi waktu lahir, Nabi lahir pun dia tumpang seronok sama. Tapi sayangnya bila Nabi dilantik menjadi Rasul, dia lawan Rasulullah habis riang. Sehingga akan ada surah turun, tabat yada abi lahabin wa tab. Karena dia mula kata dulu, celaka kamu wahai Muhammad. Dia mula kata dulu, taban laka ya Muhammad sa'iral yaum, sepanjang hari ini kamu celaka. Bila Nabi himpun buat kuliah ceramah di atas bukit Safa, alihada jama'tana, adakah kerana nak bagi ceramah macam ni kamu menghimpunkan kami? Dia sebut pada seorang Nabi, taban. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat, kamu yang celaka. Taban, tabat yada abi lahabin wa tab, celaka dua tangan Abi Lahab, wa tab, dan dia sendiri itu celaka, binasa, halaka. Tidak ada orang yang menentang Rasul melainkan dia akan binasa, kecuali kalau dia bertaubat sebelum dia mati. Sebagaimana ada sahabat-sahabat yang peringkat awal mereka menentang Nabi Muhammad SAW, namun diberi hidayah oleh Allah masuk Islam, maka mendapat kemuliaan setelah itu. Jadi sebagaimana kamu ditentang oleh kaum kerabat kamu, maka nabi-nabi sebelum kamu, di antaranya Yusuf AS juga berdepan dengan kerenah yang sama daripada saudara mara kamu, saudara mara dia. Diriwayatkan Ibnu Abbas dan juga Jabir bin Zaid, anna Yunusa nuzilat summa Hud summa Yusuf. Permulaan surah surah Yunus diikuti surah Hud, kemudian surah Yusuf. Mana surah Yusuf ini turun selepas surah Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Sebagaimana Alif Lam Mim, huruf-huruf muqatta'ah. Surah-surah yang Allah Ta'ala mulakan dengan Alif Lam Mim, Nun, Sad, Alif Lam Ra. Jadi kebanyakan mufassirin mereka tidak mentafsirkan. Sebaliknya mereka menyatakan ini merupakan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wallahu a'lamu nabi muradi dzalik. Allah Taala lah yang mengetahui maksudnya. Alif Lam Ra. Nah, begitu juga surah Yusuf ini dimulai oleh Allah dengan huruf Alif Lam Ra, dan maknanya itu Allah Taala sembunyi dalam peneraan makna ilmu dia. Tilka ayatul kitabil mubin. Inilah, yakni apa yang ada dalam surah ini, ayat dalam surah ini merupakan ayatul kitabil mubin, ayat-ayat
kitab suci, yakni Al-Quran Al-Mubin, yang menjelaskan kebenaran. Itu sifat bagi kitabullah. Kitabullah ini kita jumpa dalam Quran, ada ketika Allah Ta'ala kata Al-Kitab Al-Hakim, kitab yang bijaksana ataupun yang tersusun kukuh, kemas. Itu Al-Hakim, yang memiliki hikmah. Jadi sebab itu bila kita rajin baca Quran ni tuan-tuan sekalian, kita akan dapat banyak mutiara-mutiara hikmah. Kita akan jadi semakin cerdik. Bila kita baca Quran, kita faham Quran, kita mengaji tafsir, kita tadabbur Quran. Dan di sini pula Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Al-Mubin. Ada dua tafsiran. Al-Mubin makna yang menyatakan, yang menjelaskan. Al-Mubayyin makna yang menjelaskan. Jadi sebab itu bila orang rajin baca Quran, tidak ada apa kekeliruan. Tidak ada sebarang kekeliruan, terutama dari segi akidah, dari segi perjalanan hidup, dari segi apa yang benar, apa yang salah dalam hidup ini. Sebab Quran sudah menjelaskan semua sekali. Dan sebagian ulama menyatakan Al-Mubin ini Al-Zahir. Al-Zahiru amruhu bi kauni min indillah. Yang nyata bahwasanya dia daripada Allah, tidak ada sebarang kesamaran. Al-Mubin, Al-Mubayyin lima fihi, yang menjelaskan minal ahkam wa syara'i, hukum hakam dan syariat, wa khafayal mulk wal malakut, dan juga kerajaan, rahsia-rahsia kerajaan bumi dan juga kerajaan langit, al-malakut. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, segala benda yang manusia kena tahu untuk kehidupan, untuk mencapai kehidupan yang bahagia dunia akhirat, semua Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Tidak ada yang tersembunyi. Apa yang akan berlaku dalam kubur, ditambah pula dengan penceritaan daripada Rasulullah, apa yang berlaku nanti kita dibangkitkan nanti, titian as-sirat, bagaimana selamat, timbangan, hisab dan sebagainya, semuanya diceritakan oleh Allah dalam Quran. Sebab itu Al-Quran ni Al-Kitab Al-Mubin, kitab yang jelas nyata dan juga yang menjelaskan dengan nyata segala ilmu yang diperlukan oleh manusia bagi mencapai kejayaan, sama ada di dunia dan juga di akhirat. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami, yakni Allah, anzalnahu, menurunkannya, yakni kitab Al-Quran ini, Quranan Arabiyan, sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab. Di sebab itu tuan-tuan sekalian, walaupun ada Quran terjemahan, tak boleh kita baca Quran terjemahan saja, mesti baca dalam bahasa Arab. Nabi janji pahala dekat kita. Bila kita baca Quran ni, satu huruf itu Allah Ta'ala akan bagi satu kebajikan yang diganda dengan 10. Mana satu huruf itu seolah macam 10. Tapi bahasa Arab. Semayang, baca Fatihah bahasa Arab, tak boleh ubah bahasa lain. Mesti dalam bahasa Arab, kerana Allah Ta'ala sendiri menyatakan bahawasanya Quran ini kami menurunkan ia Quranan Arabiyan, Quran yang dibaca dengan bahasa Arab, yang dibaca dengan bahasa Arab. Sebab itu kita mesti tutur macam mana orang Arab tutur. Itu tujuan mempelajari tajwid. Di mana tajwid itu disebut di antaranya makhraj huruf dan sebagainya. Inna anzalnahu Quranan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, supaya kamu memahaminya, supaya kamu ta'qilun, berakal, yang menggunakan akal kamu. Kata ulama, likai tafhamu ma'anihi, itu makna apa? Makna supaya kamu berakal. Menurunkan ia, yakni Al-Quran ini, kitab yang menjelaskan tadi ini sebagai Quranan Arabiyan, Quran yang bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kamu ni berakal. Kata ulama, yakni kamu memahami, tafhamu ma'anihi, supaya kamu memahami maknanya. Wa tuhitu bima fihi minal bada'i, dan kamu menguasai segala kelebihan-kelebihan, keindahan-keindahan bahasa yang ada dalamnya. Fata'allamu ala annahu kharij min tawqil bashar, lalu kamu
belajar bahwasanya Al-Quran ini menjangkaui kemampuan manusia. Kalau kamu perhati sungguh keindahan bahasa Arabnya, maknanya dan sebagainya, maka kamu akan yakin bahawa tidak ada manusia yang dapat untuk mengungkap sebegitu. Maka pastinya Quran ini daripada Allah. Kalau Quran ini benar daripada Muhammad, Muhammad manusia macam kamu juga. Bahkan ada pada zaman dia itu penyair-penyair agung, penyair-penyair agung, tapi mereka tak mampu nak buat macam Quran. Jadi kerana Al-Quran ini di luar daripada jangkauan kemampuan manusia, kerana dia daripada Tuhan yang menciptakan manusia, dia bukan daripada manusia. Ada penyair-penyair tuan-tuan sekalian yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, orang tanya, zaman Nabi sini tak buat syair dah kah? Dia kata cukup dengan Quran. Cukup dengan Quran. Mana Quran itu sudah menarik. Kerana orang Arab dulu, kalau penyair-penyair yang jujur itu, dia menggunakan keindahan bahasa dia itu untuk mengungkap. Dia panggil hikmah-hikmah. Supaya orang ni tertarik dengan syair, dengan sastra itu, tertarik dengan bahasa, lalu memerhati hikmah. Tapi dah ada Quran, buat apa lagi dah? Dan begitu juga Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim, dia seorang ulama Bani Israel. Apabila Allah Ta'ala telah mengangkat Nabi Daud AS, dia hidup pada zaman Nabi Daud AS. Nabi Daud dilantik menjadi Rasul. Orang datang nak mengaji dengan dia, tak payah lagi dah. Jom kita semua mengaji dengan Nabi Daud AS. Dulu Nabi tak dilantik, ialah aku salah seorang ulama. Sekarang Nabi dah dilantik, maka kita menjadi umat dia dan menjadi pengikut dia. Tanya fatwa apa pada dia. Itu baru betul tuan-tuan sekalian. Tapi berlaku, dipanggil kadang-kadang ni berlaku iri hati. Ada zaman Nabi SAW sendiri pun, seorang tokoh Arab, belum datang Nabi Muhammad SAW, dia bersuluk. Dan dia bertapa macam Nabi Muhammad juga. Kerana dia sendiri mendengar bahasanya Nabi akhir zaman. Tapi bila Nabi akhir zaman itu, Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad SAW. Sepatutnya dia beriman Nabi Muhammad, tapi tidak. Dia menentang Nabi Muhammad. Dia tak beriman. Dia milih untuk tidak beriman kerana iri hati, sama dengan orang Yahudi dan sebagainya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, la'allakum ta'qilun, supaya dengan Quran yang Allah Ta'ala turunkan dengan keindahan bahasanya itu, kesempurnaannya sebagai kitab yang jelas nyata daripada Allah dan menjelaskan ilmu daripada Allah, supaya kamu menggunakan akal kamu memahami Al-Quran Karim. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila ada Allah Ta'ala suruh guna akal untuk memahami Quran, menunjukkan kepada kita bahawa Quran ini tak cukup dengan baca saja. Tidak cukup dengan baca saja. Mesti kita berusaha untuk faham. Dan inilah yang mana tuan-tuan sekalian, kita mengaji dalam tafsir ni. Sebuah sedikit yang kita cuba untuk faham Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita telah melaksanakan perintah Allah supaya menggunakan akal kita bagi memahami Quran. Sebuah sedikitlah. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian. Kalau tidak tuan-tuan sekalian, kita guna akal kita ni untuk bangkit pagi, nak pilih nak makan apa, nasi lemak, bungkus, ataupun nak makan roti canai ke. Kemudian tengah hari sikit, makan tengah hari pula. Kemudian tengok televisyen, kemudian nak jumpa siapa. Maknanya tak guna untuk Quran. Padahal Allah Ta'ala kata, la'allakum ta'qilun. Dalam bahasa kita pun ada perkataan akal. Kami turunkan Quran ini supaya kamu merenung, kamu berfikir, memahami Quran. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, lama dah kita mengaji tafsir ini. Dah 10 tahun lebih lah asalnya. Kira sampai surah Yusuf ni pun dah tengah dah. Jadi alhamdulillah sikit-sikit tuan-tuan sekalian. Walaupun bukan semua ingat, bukan tuan-tuan saja yang tak ingat kita mengaji apa, termasuk ustaz mengajar pun tak ingat sangat pun. Mana dia turai. Kalau tuan-tuan tanya, ustaz, bulan lepas kita baca, mana bulan lepas kita baca surah Hud. Ayat apa? Wallahu a'lam, kena tengok balik dalam Quran. Tapi sekurang-kurangnya ada masa kita tu. Maghrib Isyak, kita renung, kita parti sikit, sebab sikit. Kalau tak ingat secara detail pun, mana kita ingat pengajaran tu. Pengajaran apa ni. Dan alhamdulillah tuan-tuan sekalian, orang Islam, orang lelaki, Allah Ta'ala wajibkan dia tiap-tiap minggu 9 Jumaat. Dan 9 Jumaat ini, di antara yang mestinya adalah khutbah.
Ya, tidak sah Jumaat kalau tidak dimulai dengan khutbah, dan rukun khutbah ni salah satunya ialah mengajak kepada takwa dan juga mesti baca ayat Quran. Ya, kalau khatib ni dia sembang banyak sampai sejam contohnya khutbah, dia terlupa baca satu ayat Quran, tidak sah khutbah tu. Dia kena ulang balik. Dia mesti ayat Quran. Jadi sebab tu orang lelaki ni, tuan-tuan sekalian, dia kok mana apa kalau dia hadis dengan Jumaat saja, walaupun dia tak main kuliah macam ni macam kuliah yang kita buat ni tuan-tuan sekalian, ni sunat saja tambahan. Kuliah wajib ni yang tuan-tuan kena pi, kalau tak pi ni berdosa, ya, iaitu Jumaat tu. Khutbah Jumaat tu. Tapi ramai orang kita ni tuan-tuan sekalian, dia hadir khutbah Jumaat, tak ada khatib baca khutbah ni dia lena dah. Sekurang-kurangnya nak lena pun lena lah lepas ittaqullah, lepas wajib, lepas rukun. Ya, mengajak kepada takwa tu pun rukun khutbah. Kalau khatib dia tajuk macam-macam tajuk, dia terlupa sebut takwa pun, kata ulama tak sah juga khutbah tu. Mengajak kepada takwa tu, ittaqullah. Sebab tu mana-mana khutbah satu dunia ini, dia akan mula dengan ittaqullah haqqa tuqatih ataupun seumpama dengan dia. Tapi sayang tuan-tuan sekalian, tak ada ittaqullah pun dia nak siap dah. Dia tunggulah ittaqullah dulu, kalau tak sedap mana pun tajuk khutbah tu. Kemudian dia balik di rumah, isteri dia tanya, abang hari ni khatib cerita apa? Memanjang. Dia jawab banyak cerita sampai tak tahu nak cerita apa. Lepas ni senang je tuan-tuan jawab. Khatib mengajak kepada takwa. Memang betul. Khatib mengajak kepada takwa kepada Allah Ta'ala. Memang betul. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian. Bila kita hadir khutbah tu, diajak bertakwa. Seminggu sekali, tiap-tiap minggu kita dengar takwa. Minggu depan takwa lagi. Minggu bila-bila takwa. Jadi balik kita di rumah pun kita ajak-ajaklah habaq-habaq sama dekat isteri kita, anak-anak kita, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia panggil majlis ilmu yang Allah Ta'ala atok. Selepas ini tuan-tuan sekalian, jangan lenalah khutbah Jumaat. Itu dipanggil majlis ilmu yang Allah Ta'ala senyap atok kita orang lelaki. Seminggu sekali kena dengar khutbah, diikuti dengan khutbah ganti 2 rakaat. Jadi daripada zuhur 4 tu, Allah Ta'ala pendek jadi 2, jadi diganti dengan khutbah dipanggil. Kemudian tambah-tambahlah dengan dipanggil dengan majlis ilmu yang lain. Nahnu naqussu 'alaika, kami menceritakan kepada kamu wahai Muhammad, ahsanal qasasi, seindah-indah kisah. Ya, bima auhayna ilaika, dengan jalan kami wahyukan kepada kamu hazal Quran, Al-Quran ini. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala wahyukan kepada kita Quran ini. Dalam Quran ni di antaranya adalah ada cerita. Cerita dalam Quran ni tuan-tuan sekalian, dia mengambil 1/6 Quran, lebih kurang 1000 ayat lebih. Lebih banyak daripada ayat hukum hakam. Tapi orang kita ni dia suka mengaji bab hukum hakam saja. Dia tak suka mengaji cerita-cerita dalam Quran. Padahal Allah Ta'ala kata, nahnu naqussu 'alaika, kami menceritakan kepada kamu wahai Muhammad, ahsanal qasasi, seindah-indah kisah. Mana kisah dalam Quran ni tuan-tuan sekalian, memang kisah yang indah. Tapi dengan syarat kita kena renung. Bukan cerita saja macam tuan-tuan tengok drama tu. Tengok drama dia standard. Dia ada hero, ada jahat. Kemudian hero kalah dulu, kemudian hujung baru menang. Kalau cerita Melayu pula, hero tu semua kira awal-awal semua tak erti. Tapi Quran ni tuan-tuan sekalian, dia ada falsafah yang tersendiri yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Dan Allah Ta'ala sebut ahsanal qasas. Ini ayat 3 tuan-tuan sekalian. Kemudian di hujung surah ni ayat 111, Allah Ta'ala sebut lagi kepada kita, laqad kana fi qasasim ibratun, sesungguhnya Muhammad adalah pada kisah-kisah mereka itu, makna orang-orang yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran ini, kisah-kisah mereka itu ibratun, terdapat pengajaran li ulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai hati nurani yang baik, akal pemikiran yang baik. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ni kita kena banyak dengar cerita orang baik-baik, baru kita akan jadi orang baik. Kita dengar cerita orang rajin sembahyang, dengar cerita orang cintakan Allah,
cerita sahabat-sahabat, cerita nabi-nabi dan sebagainya, barulah kita ni dipanggil nak jadi macam mereka. Anak-anak kita pun dalam kesilapan kita ni, kita tak cerita orang baik-baik. Kita biarkan orang lain cerita. Dalam televisyen, dalam internet, cerita apa tuan? Tokoh, pelakon, bintang-bintang filem, dan cerita tentang pemain bola sepak, cerita tentang ini dan sebagainya. Bila mereka tersalah pilih idola, maka mereka pun dia tak jadi macam mana Quran. Dalam Quran penuh dengan kisah-kisah nabi-nabi. Kisah orang biasa pun ada dalam Quran, Ashabul Kahfi. Kisah perempuan pun ada dalam Quran, Sayyidatina Maryam, Asiyah, Balqis dan sebagainya. Jadi sayangnya kisah-kisah ini tak sampai ke anak-anak kita. Yang sampai ke anak-anak kita ni dipanggil cerita-cerita yang tak betul. Jadi macam mana kita nak harap mereka jadi baik? Jadi kita kena fikirkan balik tuan sekalian, macam mana ni anak-anak kita ni. Cuba bayangkan nanti ke depan nanti. Generasi ni tuan-tuan sekalian, kalau tengok dalam surah Al-Baqarah, dia 40 tahun. Perubahan generasi. Kita hari ini ni hasil daripada apa yang orang tua kita buat dulu 40 tahun yang lalu. Maka ini yang berlaku pada hari ini. Cuba kita bayangkan hari ini 40 tahun yang akan datang akan berlaku dekat anak-anak kita ni. Kalau hari ini generasi kita hari ini hanya ambil berat kita saja, asal kita semayang, anak-anak tak perlu semayang, 40 tahun yang akan datang tuan-tuan sekalian, mungkin masjid surau sunyi sepi. Sunyi sepi. Bahaya tuan-tuan sekalian kalau kita tak ambil berat. Dan Allah Ta'ala dia tak akan biar saja. Kita akan dihisap oleh Allah nanti atas kelainan kita, kesilapan kita itu. Jadi kerana itu masjid pun rasanya kena fikirkan balik. Mudah-mudahan mungkin tuan-tuan buat, maka kena tambah lagi. Maknanya majlis untuk anak-anak kita ni. Dan anak-anak ni dia majlis dia tak boleh sama dengan orang tua-tua. Dia jiwa dia lain. Kena fikirlah tuan-tuan sekalian macam mana nak impunkan balik ni orang muda ni supaya mai ke masjid. Supaya mereka ni ada kuliah dipanggil, ada kuliah untuk mereka dan sebagainya. Peringkat qaryah. Jadi kalau semua qaryah tuan-tuan sekalian, kalau ada 10 orang pun dah cukup dah sebagai tunas. Tak payah 10 lah tuan, dengan 5 orang. 5 orang anak muda ini yang mana yang setia dengan masjid, nanti dia akan pengaruh lagi. Dan begitulah tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala sebut begitu. Wa in kunta min qablihi minal ghafilin. Sedangkan engkau wahai Muhammad sebelum ini, sebelum turun wahyu Allah Ta'ala itu, minal ghafilin, la minal ghafilin, adalah dari kalangan termasuk orang-orang yang tidak pernah menyedari akan wahyu Allah. Termasuk kisah-kisah. Mana tak tahu tuan-tuan sekalian. Kerana Rasulullah ini dia macam orang Arab lain. Kerana orang Arab ni kebanyakannya adalah orang yang buta huruf. Orang yang tak erti baca, tak erti menulis dan sebagainya. Allah Ta'ala takdirkan begitu. Sebab jiwa mereka itu segar. Kalau orang yang excellent macam Nabi Muhammad SAW itu tuan-tuan sekalian, dia ni orang yang orang panggil apa? Seorang manusia yang hebat. Orang yang begitu hebat ini, kalau dia boleh baca, dia akan baca semua buku yang ada atas muka dunia. Tapi kalau dia baca semua buku yang ada atas muka dunia ini, masuk dalam pemikiran dia, maka pemikiran dia itu tidak dipanggil segar, diserapi oleh macam-macam pemikiran. Itu satu. Yang kedua nanti, bila terima wahyu nanti, orang boleh tahmah Muhammad itu sebenarnya, dia dipengaruhi oleh pemikiran Aristotle, pemikiran Socrates, pemikiran ini sebab dia rajin baca. Tapi bila Allah Ta'ala takdirkan dia tak boleh baca, dia tak erti baca, dia tak boleh baca. Bukan dia tak nak baca, tak nak belajar, tapi memang Allah Ta'ala tak gerakkan hati dia untuk belajar. Walaupun dia Allah Ta'ala gerakkan untuk bersuluk, berfikir, merenung, memisahkan diri daripada berhala dan sebagainya. Sehingga kan bila turun wahyu, itulah satu-satunya sumber ilmu kepada baginda Nabi SAW. Wa in kunta min qabli, sedangkan kamu sebelum itu, yang sebelum turunnya wahyu kepada kamu, la minal ghafilin, daripada kalangan, tergolong dari kalangan orang-orang yang tidak pernah menyedari akan
wahyu ataupun apa yang nak disampaikan oleh wahyu itu. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'arasha kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dan ingatlah tak kala Nabi Yusuf alaihissalam, ini mula cerita Nabi Yusuf. Mula cerita Nabi Yusuf, Allah Taala mulakan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, cerita mimpi dia kepada ayah dia. Cerita mimpi dia kepada ayah dia, Nabi Yaqub alaihissalam. Ingatlah kisah yang diceritakan Allah kepada kamu, wahai Muhammad. Tak kala Yusuf alaihissalam berkata, menceritakan kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu, sesungguhnya aku bermimpi melihat ahada 'arasya kawkaban, 11 bintang, wasyamsa, dan juga matahari, wal qamara, dan juga bulan, ra'aituhum, di mana aku melihat mereka, ini 11 bintang itu, matahari serta bulan itu, semua mereka li kepadaku sajidin, sujud kepadaku. Dia nampak dalam mimpi itu. Dia nampak dalam mimpi tersebut. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita sambung minggu depan. Dia macam cerita bersiri juga. Sambung siri minggu depan insya-Allah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.